صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam rancangan Mystic Horror, di mana rancangan Mystic Horror ini adalah sebuah channel YouTube yang mengetengahkan kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini dia ambil daripada pelbagai sumber. Ada macam-macam lah dekat Google ni. Ada blog, ada blog-blog tempatan, dan juga ada juga website-website yang juga bercerita tentang kisah-kisah seram. Jadi itu adalah sumber-sumber saya lah. Ada setengah YouTuber, dia dah ada subscriber dia punya story, jadi dia gunakan subscriber dia lah sebagai sumber untuk bercerita. Tapi saya masih lagi menggunakan sumber daripada Google. Tapi jika ada di antara anda yang sedang mendengar ni, ada yang nak kongsi kisah seram, nanti aku akan share email. Anda boleh hantar dekat email. WhatsApp call tak buka lagi lah. Aku bukan buat live show. Saya bukan buat live show jadi anda boleh hantar dekat email je buat masa ni. Dan insyaAllah saya akan cuba bacakan. Okay, pada malam ini aku nak membawakan anda satu kisah saja. Kisah ni agak seram jugalah. Aku pun dah baca dah kisah ni. Kisah ini diambil daripada Arkib Angka Negara. Ditulis oleh Bel Nauhin, salah seorang curator dekat Arkib Angka Negara. Agak menarik kisah dia. Ada seram dan juga ada pengajaran di akhir cerita. Jadi kalau nak tahu, kena dengarlah video ni sampai habis. Tapi sebelum kita mulakan bercerita, saya nak cakap kepada siapa sahaja yang mendengar kisah ini ataupun siapa yang view video ni, aku nak doakan semoga anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan dan juga diberi kelapangan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu yang tengok video ni, yang tengah tengok channel ni, mungkin ada orang-orang yang alim, dia aminkan doa kita, insya-Allah. Insya-Allah Allah makbulkan doa kita, mudah-mudahan. Kepada yang sakit, saya nasihatkan makan ubat. Okey. Tanpa buang masa, jom kita dengar kisah. Kisah ini bertajuk Sumpah Bidan Kampung. Jom kita dengarkan kisah ini. Alright, let's go. Okay. Sejak kehadiran Salimah dekat kampung Teluk Rum, Mek Nap semakin rasa kurang senang ataupun dah mula tak selesa dengan kehadiran Salimah. Sebab apa? Kerana Mek Nap ni dah lama memberikan khidmat bidan kepada beratus keluarga dekat kampung tersebut. Dari zaman beliau muda sampailah sekarang, nama Mek Nap telah menjadi sebutan di bibir segenap masyarakat kampung yang sering menggunakan khidmatnya. Okey, berkenaan dengan Salimah pula. Salimah ni seorang gadis yang dah lama jadi jururawat masyarakat dekat satu bandar. Disebabkan krisis rumah tangga beliau, jadi dia minta untuk ditransferkan ke klinik desa tersebut. Banyak cerita-cerita yang didengar daripada masyarakat sekeliling tentang kampung tersebut yang agak nampak mundur daripada arus permodenan masa kini.
Tapi niat Salimah ni satu je. Dia cuba nak memberikan khidmat dan jagaan yang terbaik dan juga menyeluruh kepada semua masyarakat sekeliling secara am, berserta ibu hamil secara khususnya. Jadi klinik desa ni dia memberikan satu khidmat perubatan untuk penduduk kampung yang tempat Salimah diduduk. Jadi bukan itu saja, klinik desa ni juga memberikan khidmat kepada ibu hamil yang paling utamalah, prioriti. Ketika Salimah sedang leka buat kerja yang nak dibawa pulang ke rumahnya, kelihatan ada kelibat seseorang dekat belakang kliniknya, menyebabkan Salimah menghentikan sebentar kerja yang sedang disiapkan olehnya. Siapa pula datang tengah malam-malam ni? Ada yang nak beranak ke? Itu adalah soal Salimah di dalam hati. Dan susuk tubuh tu kelihatan samar dari pandangan Salimah. Perut membusungnya jelas kelihatan. Tak kalah dia datang sorang-sorang kat sini. Mana laki dia? Jadi ketukkan pintu telah mematikan lamunan Salimah. Misi, saya sakit nak beranak, Misi. Tolong saya. Tolong. Ketukan tersebut makin lama makin kuat. Dah tentah Salimah dia dah tak tentu arah dah. Jadi dia kemaskan pakaian dia dan sarung je tudung yang sedia ada. Dan tak semena-mena, bau harum semerbak hinggap dekat hidung Salimah. Wanginya. Itu adalah kata-kata Salimah dalam hati selepas tercium bau harum. Okey kak, mari kak, kita pergi klinik. Dekat sana ada alatan yang lengkap. Jangan tunggu lama-lama kat sini, nanti akak terberanak kat sini pula. Susah pula kalau dah tumpah darah. Itu adalah kata-kata Salimah sambil memapah wanita tersebut. Akak datang macam mana ni? Suami tak hantar ke? Itu adalah soal Salimah lagi, bertanya lagi. Sebab pelik macam mana dia boleh datang seorang diri pula tu, sambil tengah tahan sakit nak beranak. Dan wanita tersebut tak ada respon. Dan dengan perlahan langkah mereka bersatu di dalam gelap malam menuju ke klinik yang jaraknya hanya beberapa langkah. Bila sampai dekat klinik, suis lampu dipetik. Petek. Satu lampu menyala dan yang lain-lain menimbulkan suasana seram. Lampu ni pun yang tadi elok je menyala, time ni lah dia nak main klik-klik pula dah. Dah lah ada orang nak beranak ni, nanti salah operate sekarang, habis macam-macam nak kena buat. Itu adalah bebel Salimah di dalam hati. Misi, darah keluar, saya dah tak tahan ni. Seorang wanita tu telah membuatkan Salimah dah tak tentu arah lagi ataupun tak keruan. Jadi dia punya bebelan dia berhenti. Jadi dengan pantas seperti lipas kudung, Salimah sarung apron plastik serta sarung tangan getah bagi nak menyambut kelahiran anak wanita tersebut. Bila semua je dah bersedia, jadi Salimah pun berkata kepada wanita yang nak bersalin tu, akak teran bila rasa sakit ya, jangan teran bila tak sakit, kesian baby. Itu adalah kata-kata Salimah memberi satu petua untuk wanita tersebut melahirkan. Misi nak saya bantu? Sekejap. Misi nak saya bantu? Bisik suara tu tiba-tiba. Nak tahu siapa muncul? Muncul Magnap dekat sebelah Salimah. Dari mana datang Magnap ni? Tiba-tiba muncul. Salimah ni pula dah siap dengan peralatan nak sambut kelahiran. Dah pakai sarung tangan getah lah, apron lah. Macam pernah tengok doktor nak bedah orang kan? Dia pakai apa semua tu lah. Sakit. Wanita tu jerit, sakit.
selawat kak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu adalah ucapan Salimah tanpa jemu, memberi orang kata apa? Memberi petua, suruh berzikir kepada wanita yang nak bersalin tu. Masa ni lah nak suruh selawat segala. Sambut je lah baby tu. Marah Mek Nak. Jadi Teran punya Teran, tangisan bayi telah menghentikan pergerakan tangan Salimah. Kuek menangislah baby tu. Dan bayi itu disambut dengan cermat, dipotong tali pusat. Dan ketika baru Salimah nak serahkan bayi tu, kan lepas bersalin, bayi tu akan dibasuh dulu. Kan darah dia tu kan nak basuh, nak balut lagi, lepas tu baru nak bagi dekat ibu dia kan. Okey, bila Salimah ni nak bagi baby tu dekat ibu dia, Salimah perasan bayi yang dipegang tu pucat warna kulitnya, tersengih dengan gigi taring serta jari jemarinya. Dengan begitu ketat memegang tangan Salimah. Aduh. Dan dari ekor mata Mek Nak yang hadir, tiba-tiba kelihatan sedang enak makan uri yang tengah segar dengan darah berselerak, asyik dan menikmati je wadahnya. Alamak. Antara sedar dengan tak sedar, kelihatan wanita itu berdiri perlahan-perlahan. Rambut dia menggerbang, darah turun daripada kain ataupun celah kangkangnya, dan kakinya tak jejak bumi. Dia mengilai. Itulah cara mengilai tanpa henti. Bayi yang dipegang Salimah tadi berat dan makin berat, dan wanita tersebut nak terkam ke arah Salimah. Tidak! Jerit Salimah dan terus gelap pandangannya. Puas hati aku. Kau kacau lagi tempat aku nak cari rezeki. Kau rasalah hidup kau aman atau tak lepas ni. Itu adalah ucap Mek Nak di hadapan bekas kemenyan yang diasapkan dekat rumahnya. Akhirnya tuju-tujunya menjadi. Bodoh betul Salimah tu. Malam-malam orang tengah mengandung, kau percaya, datang seorang-seorang pula tu kata Mek Nak. Oh, jadi Mek Nak yang datang tu bukanlah Mek Nak manusia. Belaan dia yang menyerupai Mek Nak yang berada kat sebelah Salimah sebelum Salimah pingsan tu. Wih, seram lah. Rasa sejuk di muka telah mengejutkan Salimah daripada pingsan. Bila dia buka mata, Salimah dikerumuni ataupun dikelilingi orang-orang kampung yang dengar dia menjerit tadi. Lepas dia dah sedar, Salimah diasak dengan pelbagai soalan, sampai satu pun beliau tak mampu jawab sebab dia pun tak faham apa yang tengah berlaku. Sebab dia ingat dia tengah selamatkan wanita yang nak bersalin, tapi lain pula jadinya. Jadi dia pun confused. Orang kampung dah tanya macam-macam. Apa jadi ni? Kenapa? Orang ni pun tanya kenapa, apa yang berlaku ni? Salimah jadi blur. Dia tak dapat nak jawab sebab dia pun dah pingsan. Baru bangun, baca orang baru bangun tidur jadi blur. Okey, kedua-dua lengannya kelihatan lebam. Alat nak sambut kelahiran tu berselerak. Tapi yang pelik je, tak ada kesan orang melahirkan di atas lantai. Jadi maknanya katil tersebut bersih, tak ada darah macam yang dia nampak sebelum dia pingsan. Aku khayal ke tadi? Itu adalah tanya dia di dalam hati. Jadi Salimah dia pun bagi tahulah dekat orang kampung yang dia okey, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa serius, cuma tangan je lebam. Jadi orang kampung pun bersurai sebab nak bagi masa kepada Salimah nak berehat. Dan azan subuh pun berkumandang. Selepas kejadian tu, pada hari tu juga Salimah demam. Bila Salimah dia dah lelak mata, wajah wanita tersebut beserta bayi yang dia pegang tu, serta Mek Nak alam sebelah tu lah, masih bermain-main dekat mata dia. Agak segar sejuk masih terasa sampai ke tulang.
Pasih terngiang-ngiang dekat telinga dia suara mengilai beserta tangisan bayi. Kuek, kuek, kuek. Salimah dah jadi macam, orang kata apa, dah tak keruan ataupun dah jadi stres. Dan sejak hari itu, sering saja Salimah terlihat terlibat, tak tahulah siapa, baik dekat dalam rubah ataupun dekat keledek. Tetapi waktu tu beliau berseorangan baru dia nampak kelibat tu. Kalau dia rabai-rabai, tak ada. Sering saja alatan dekat keledek dia beralih arah dan berselerak, walaupun elok je dia letakkan sebelum tu. Salimah dah tak mampu lagi nak buat kerja dengan baik kerana gangguan tersebut hari demi hari. Misi, baik-baik misi, ikutkan misi ni orang keempat yang dah bertugas kat sini. Nas yang lain tak lama berkhidmat dekat klinik ni. Lepas tu cabut lari minta tukar daerah lain, minta tukar daerah lain. Mana tahan asyik kena ganggu. Sebenarnya Mek ni tak suka orang kacau tempat dia. Pesan seorang ibu yang datang nak buat temu janji untuk check up kehamilan. Kami ni bukan tak nak terima perubahan, tapi bila kami cuba nak tukar bidan, contoh macam ni lah, esok-esok ada je ahli keluarga kami dirasuk. Atau paling-paling ada ibu yang mengandung tapi tiba-tiba anaknya hilang atau mati dalam perut. Itu adalah kata-kata salah seorang daripada pesakit si Salimah dia yang bercerita tentang perangai Mek yang tak suka orang ganggu dia cari rezeki. Siapa ganggu rezeki dia, tengok ada 4 misi yang dah pernah berkhidmat dekat klinik laser tu, tapi semua tak kekal lama, semua minta berhenti. Misi, cubalah hati-hati sikit, cubalah berbuat baik dengan Mek. Tapi ingat, jangan datang rumah dia seorang-seorang. Silap-silap misi telah dipilih jadi pewaris ilmu dia. Itu adalah kata-kata wanita yang datang untuk check up kehamilan. Dia pesan kepada BC ni, hati-hati. Salimah menggigil ketakutan. Wajah Mek yang berang itu sungguh menakutkannya. Selepas tak tahan diganggu, Salimah mengambil keputusan nak jumpa dengan Mek. Tetapi tujuannya adalah untuk merapatkan ukhuwah, memandangkan Mek adalah bidan kampung yang dah lama memberikan khidmat dekat kampung tu. Selain itu, tidak bukan untuk ajak bekerjasama agar tidak timbul salah faham di lain masa. Tak salah kita nak gunakan arus moden, tapi pada masa yang sama kita janganlah tinggalkan perubatan tradisional. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Tak ingin aku nak kerja sama-sama dengan kau. Dah lama aku buat kerja aku, kau baru setahun jagung. Apa kau tahu? Orang kampung ni kau tak payah nak manjakan. Mereka dah lama hidup daripada kau. Pergilah balik tempat asal kau. Akar kayu aku lagi laku daripada ubat hospital kau. Itu adalah tengkeng Mek. Aku bagi amaran, kau tak payah kacau kerja aku. Aku tak kacau kerja kau. Dan aku benci tengok muka kau. Sila balik. Itu adalah ucap Mek dan terus tutup pintu rumah dia. Ketebang. Nak kerja sama konon. Pantang aku orang muda nak ajar aku buat kerja. Siap kau nanti. Salimah makin hari diganggu, dan Salimah kelihatan dah tak terurus. Prestasi kerja dia pun dah menurun. Entahlah kenapa tiba-tiba rasa letih melampau, ataupun orang panggil apa? Burn out. Menyebabkan Salimah rasa slow nak buat tugas. Kenapa? Salimah sering sahaja diganggu ketika bertugas, dan menyebabkan Salimah ni tak cukup tidur dan juga rehat. Maaf, Abah dah pesan banyak kali. Azimat tu bawa tak? Abah dah ajar ilmu tu lama dah. Kenapa tak guna? Itu adalah
pertanyaan Pawang Ramli. Sakit sungguh hati Pawang si Ramli ni bila melihat keadaan anak gadisnya yang kusut. Rasa tercabar pula ilmu dia dengan ilmu yang dikenakan terhadap anak gadis tunggalnya itu. Lupa sudah segala janji yang telah dimeterai dahulu. Kalau Mah tak mahu bagi balik apa yang dia dah bagi dekat Mah, Abah akan pulangkan balik. Abah tak kisah kalau langgar janji Abah sekalipun. Benda tu sedang makan Mah sikit-sikit, tahu tak? Itu adalah kata-kata Pawang Ramli, ayah kepada si Salimah ni, dengan nada geram kerana tak sanggup melihat anak gadisnya disihir oleh Mek Nap. Bukan sikit disihir, teruk disihir. Diusik dengan begitu ekstrim. Dengan usik dengan wanita nak bersalinnya macam yang cerita tadi tu. Hei, seram dia. Bukan sikit ilmu yang telah diturunkan kepada anaknya. Tapi Salimah tak guna semenjak bergelar jurawat kerajaan. Sayang dengan kerja. Kena tinggal dengan suami pun sebab kena ilmu. Itu Pawang Ramli boleh sabar lagi lah. Ayah si Salimah dia boleh sabar lagi lah. Tapi jika anak dia hilang kerja sebab iblis yang satu tu, maka itu perlu lawan balik. Dulu janji dimeterai, setelah ilmu diturunkan, maka Pawang Ramli kena cuci tangan daripada merawat sesiapa pun, walaupun anak kandung sendiri. Kalau tak termakan sumpah, nyawa galang gantinya. Di sudut rumahnya, Salimah memulakan proses nak membalas balik ilmu tu. Jadi Salimah memperasak kemenyan. Jadi mantra yang tertulis kemas di atas kain kuning itu dibaca satu persatu, ayat demi ayat. Kemudian rasa bisa semakin terasa sampai ke tulang. Satu demi satu segala bulu, miang rebung, kaca dan kuku keluar daripada kulit. Rasa bisa tu taklah sesakit hati ia kerana kebenaran kata-kata abahnya, kerana Mek Nap ternyata telah menghantar santau dan gangguan supaya Salimah keluar daripada kampung dan berhenti daripada memberikan khidmatnya. Asal engkau entah dari mana, asal engkau mahu memberi derita, aku pulangkan engkau kepada dia yang tidak bernama, agar dia merasa derita walau sedikit cuma. Racun kau pilih, racun berbisa, menghancur lumat tanpa bersisa. Ku seru engkau ambil semula, binasalah tubuh, musnahlah raga. Dalam tangisan tersebut, Salimah membaca mantra tersebut. Sungguh dia tak sanggup nak buat, tapi dah tak tahan kerana dirinya dimakan daripada dalam disebabkan sihir Mek Nap tersebut. Dan beliau juga ingin menjaga reputasi ataupun nama keluarga dia. Lalu je bola api itu pergi turun ke rumah Mek Nap. Percikannya telah mengejutkan Mek Nap yang sedang leka menyamu khadamnya Uri serta janin yang baru digugurkannya. Aku kembali kepada Tuan, aku bersatu dalam kerinduan. Jelmaan tersebut berbisik dan menjunamkan taringnya ke leher Mek Nap. Sejak hari itu kelibat Mek Nap tidak lagi kelihatan. Rumahnya terbakar hingga rentung, tak tahulah bila. Dan mayat Mek Nap tak dapat ditemui. Dan hari demi hari nama Mek Nap semakin dilupakan. Salimah selepas kejadian tersebut, Salimah menjadi semakin terurus, makin berseri dan semakin disayangi masyarakat setempat. Arus permodenan yang dulunya ditolak kini telah diterima oleh penduduk kampung tersebut. Maksudnya penduduk kampung tu dah mula terima perubatan moden berbanding dengan perubatan tradisional. Dan mantra berupa azimat itu telah disimpan kemas oleh Salimah. Selepas ini tak ada orang boleh kacau lagi tugas Salimah lagi. Sekian, terima kasih. Tulisan oleh Bel Nauhin. Alhamdulillah. Terima kasih
di atas tulisan yang begitu baik, Belnauhin, salah seorang curator daripada Arsip Angka Negara. Curator ni penulis lah. Kisah dia agak menarik. Ada pengajaran dia, walaupun kisah seram, tapi adalah pengajaran di akhir cerita. Pengajaran dia adalah di mana walaupun kita ni sukakan kemodenan, tapi jangan lupalah orang kata perubatan tradisional. Walaupun kita ni dah ada peralatan canggih, ada doktor, tapi tak dinafikan orang Melayu zaman dulu memang suka dengan rawatan-rawatan tradisional yang berupa akar kayu. Dan pada masyarakat pada zaman dulu sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu, hikmat bidan ni lah yang paling masyarakat Melayu bergantung. Sampai sekarang pun masih ada lagi orang guna bidan, tapi dah tak pakai azimat yang jampi-jampi menyeru makhluk alam sebelah lah. Kebanyakan bidan sekarang ni pun dah mungkin guna orang kata ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran lah, ruqyah. Sekarang ni kan kita dah ada perubatan Islam, jadi tak salah pun kita nak berubat dengan cara tradisional ataupun moden. Kedua-duanya ada manfaatnya yang tersendiri. Dan lagi satu, pengajaran dia ialah janganlah berdamping dengan makhluk alam sebelah ataupun jin dan syaitan. Mereka ni takkan tidak akan berputus asa selagi orang kata anak cucu Adam ini tak terjerumus ke neraka. Selagi itulah dia akan usik kita daripada atas, bawah, kiri dan kanan. Itu adalah janji mereka. Mereka akan janji dengan macam-macam lah, nak bagi kuasa, nak bagi kebal dan sebagainya. Tapi kita janganlah terpengaruh. Kuatkan diri, kuatkan hati kita, pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang maha mentadbir sekalian alam. Kita ni hanyalah insan yang lemah. Terima kasihlah kepada yang sudi dengar cerita ni. Kalau ada kelemahan, aku minta maaf banyak-banyak. Jadi kepada yang sedang view channel ni, aku doakan anda diberikan rezeki, dilapangkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, kan? Kepada yang setengah sakit, aku doakan anda semua diberikan syifa ataupun kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang sudi dengar, dan tak lupa juga kepada yang masih menyokong channel Mistik Horror. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daun keladi. Jasa anda tak akan aku lupakan. Jangan lupakan daku dalam doamu. Cewa. Okeylah, sekian saja daripada saya. Jumpa anda lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi